radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia mendapat ganjaran pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya. Macam tu juga kalau kita yang buka ruang kepada kejahatan, kerana kita yang tunjuk jalan kejahatan, sekejap lagi kita baca hadis tu pula. Nah, ayat Quran pada. Jadi kena ingat, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia mendapat ganjaran pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya. Saya hanya rehat hari itu seminggu saja, 18 Mac sampai 25 Mac. Nah, seminggu ya. Dari 26 Mac sampai hari ni, walaupun masjid tak buka, surau tak buka, saya kuliah duha live. Siaran langsung daripada Tahfiz Mutmainnah. Tu dia. Nah, sebab tu kita lancar lagi Quran hadis baca pra-pra. Ingat tinggal lama berkarat dah, hari-hari buat. Kalau saya tak boleh, ustaz-ustaz di sekolah saya sambung. Rupanya ada hikmah Covid ni. Dulu tak ramai yang mengenali Tahfiz Mutmainnah, hari ni satu Malaysia dah kenal. Ada yang tak mengenali saya. Dia kata inilah kali pertama dia tengok ceramah ni. Dia pun heran, pasal apa penceramah ni tak pernah keluar TV. Dia kata syok. Kata TV tu TV 3 suku. RTM rehat tunggu mampui. Kan? Kan? Orang tak kenal, hadis semua kenal. Tahfiz Mutmainnah. Duk fikir enggak melengum macam mana nak bayar gaji ni. Sebulan 60,000 kena ada. Tuhan lagi bijak pada kita, Pak Jizano. Dia gerak hati saya buat kuliah live. Alhamdulillah. Dengan sokongan Abah Din. Tahu Abah Din? Muhyiddin lah. Kan? Sebab sekolah kami, staf kaki tangan mencarum per keso ataupun sokso. Nah, jadi yang tu dapat juga sumbangan. Alhamdulillah. Jadi kita nak tampung pun taklah banyak. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 tampung sikit. Bulan 7, 8, 9 ni kena tampung banyak sebab dia bagi sikit pak. Ada elok dah tu, dia tolong banyak lah. Dengan saya ada buat live tu, alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah. Nah, bolehlah bayar lagi. Kan? Tu kata kerja Tuhan, semua kita kan tahu. Kita ni ikhtiar usaha ya. Jangan berpeluk tubuh, tak boleh. Nah. Baik. Jadi apa dia pengajaran hadis ni? Hadis ni kalau tuan-tuan nak tahu, dalam bab ke-20 kitab Riyadhus Salihin. Hadis ni. Tadi saya snap, ada syarah dia, ingat. Ada huraian dia. Saya di rumah saya ada kitab Riyadhus Salihin, terjemahan dan syarahan. Jadi kita tak perlu fikirlah. Kalau dia terjemah saja kita tak mampu, kan? Nak faham hadis bukan senang, bahasa Arab lagi. Kita ni ustaz besha-besha je, kan? Dengar ni. Apa dia pengajaran? Sama, dia ambil sebiji lah. Matan dia pun sama, tak ada beza. Baik, apa dia pengajaran dia? Dia tulis ni pelajaran hadis, sebab ini diterjemah dalam bahasa Indon. Imam Muslim meriwayatkan, seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah aku. Nabi menjawab, aku tidak mempunyai kenderaan untuk membawamu. Seorang laki-laki yang lain berkata, aku tahu orang yang biasa membawanya. Nabi bersabda, barang siapa yang menunjukkan, yang ni lah hadis kita, mandala ala khairin falahu tu. Jadi Nabi sebut tu, apa dia pengajaran? Perintah untuk melakukan kebaikan dan membimbing orang kepada kebaikan. Sekali lagi saya baca 4 dalil Quran. Dia bila baca hadis ni kena sulam dengan Quran. Baca Quran pun kena sulam dengan hadis. Jangan duk pula hadisnya, baca tak tengok Quran, apa ingat Quran ni apa dia? Quran dah sumber utama. Kan? Duk perkemas hadisnya.
Nah, Allah, 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 hampa duk zikir bukan dapat pahala. Dia kata Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kita jawab kat dia, Allah sebut dalam suratul Anfal, nah, wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun. Nak tak tahu mana ayat 45 ni. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu beruntung. Bilal Ar-Rabah ketika dia disiksa, dia sebut apa? Ahad, ahad, ahad. Hari ni Rabu, kan? Ahad, qul huwallahu ahad. Allah tu pun ada qul huwallah. Allah. Duk sembang kemahan tu. Hadis riwayat Imam Muslim dia tak jumpa lah. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi manusia yang menyebut di atas muka bumi ini perkataan Allah, Allah. Allah sebagian ayat Quran. Duk cakap jenis tu, kan? Jenis remeh-temeh. Kau rosak akidah. Hak betul rosak akidah, hampa tak mau sembang. Dia pun tak sokong jangan Islam lah cakap tu. Sebab saya tengok sendiri dalam TV. Sebab tu PH perintah. Dia dengan ustaz PU muda tu, Rahmat, PU Rahmat. Saya dan tengok sebab jadi model saya nak kata kat dia. Pasal saya tengok sendiri. Jadi moderator tanya, PU Rahmat, parti mana pilihan PU? PAS, dia kata. Direct dia kata PAS. Saya tanya kawan ni, penuh-penuh konon-konon lah ulama hadis. Dia kata Amanah. Faham tak ni? Tahu tak siapa dia? Nama apa? Kora. Apa lebih kurang tu? Kan? Kora ke penyu tak tahu lah. Lebih kurang tu lah dengar. Macam mereka saja faham Madihah ni semua bodoh. Nah, saya pergi buat rombongan 20 hari bulan 6 dan 21 bulan 6. Rombongan bertemu dengan 9 ulama di negeri Kedah. Hak salah seorang tu kemas. Dia kata ni apa ni? Dia kata Allah, 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 tak dapat pahala ni. Dia baca hadis tu. La taqumus sa'atu hatta la yuqala bil ardi Allah, Allah. Dia baca Al-Quran lagi. Wa dzakarullahi katsira la'allakum tuflihun. Kan? Duk cakap jenis tu. Cakap ni soal akidah, soal pemerintahan penting ni. Nah, bila orang kata Nabi pelarian, dia tak cakap pula. Kan? Macam bang. Kenal tak siapa yang kata Nabi pelarian? Tak angguk pun geng dia apa? Tak komen. Bang, tak komen. Dia nak bagi tahu lah. Siapa-siapa tu imam, apa bang? Sihat no? Nampak berseri-seri. 4 bulan duduk di rumah. Uzlah. Saya nak abang lah. Tu kat Qora ke, penyu ke, aku tak tahu lah. Pergi buka tafsir Ibnu Katsir. Surah ke-33, Surah Al-Ahzab, ayat 57. Siapa-siapa kalau ada niat hina Nabi atau merendahkan martabat Nabi, Allah laknat. Kan? Tapi bagi saya mungkin dia tersilap pilih perkataan. Sebab mula-mula dia kata macam ni. Kita perlu ingat Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ujung dia berhijrah. Jadi mungkinlah dia tersilap pilih perkataan. Tapi jaga. Bukan takat dia, kita pun sama. Kalau niat hina Nabi atau merendahkan martabat Nabi, Allah laknat kita, hidup tak selamat. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Hari itu saya masuk benda ni dalam grup adik-adik kita. Cucu Abu Hasan.
Kan geng cucu Abu Hassan banyak berkata harapan. Kan? Hak pas kita dua ya. Rokia, Abang Zul, kita 4 orang. Hak lain ada 30 orang ni semua PH. Aku masuk itu. Nah. Salah seorang tu terima kasih di atas maklumat. Hampa kena dengar kuliah. Yang duk dengar cakap pemimpin apa. Faham Pak Haji? Saya cakap semua ada sandaran. Nama kitab, surah ke berapa, ayat ke berapa. Kan? Tu cerita dia. Jadi Tok Guru tu kata, Allah, sebut Allah mendapat pahala. Ayat Quran. Ya. Jadi cerita. Hak betul-betul sepatut lepas bercakap, lepas tak bercakap. Kan? Ni yang jadi masyarakat tak faham Islam. Orang macam saya ni mereka kata apa nama jelas sangat. Tu TV tak berani nak panggil. Hampa tak panggil pun aku tak lorat dah, aku tak ada susah hati. Nak susah hati apa? Letak kepala lena, makan banyak berak sehari 2 kali. Sihat. Kan? Kotlah nak susah hati bila nak keluar TV tak keluar pun aku tak lorat dah. Orang kenal dah kita. Tidak. 30 tahun dah walaupun baru 30 tahun. Jadi apa pengajaran hadis ni? Perintah untuk melakukan kebaikan dan membimbing orang kepada kebaikan. Sekejap lagi saya baca dari Quran. Kerana orang yang menjadi pembimbing orang lain untuk Amirul mana Amirul? Ingat yang kena kidnap ke apa kan? Tahu pengantin baru ni teriak kan? Hilang. Bini teriak kan? Karena orang yang menjadi pembimbing orang lain untuk berbuat kebaikan akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia makan dividen, saham. Contohlah tuan-tuan. Di antara yang makan saham banyak saya yakin dan percaya adalah almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Saya di antara yang duk ikut kuliah dia, anak murid dia hari ni jadi ustaz. Hak dia duk abang dalam kuliah tu lah yang kita amai. Dia bimbing, dia pimpin sehingga dia ajak saya pergi duduk di Darul Atik. Dia kata entah berhenti kerja bank mai duduk dengan dia. Saya pun duk fikir, aku nak pergi duduk dalam hutan jam. Aku masuk pondok lah dulu kan. Tapi saya yakin banyak ganjaran pahala. Saya tak kenal semayang-semayang malam. Yang saya kenal kencing malam. Ni hujan keras, sejuk. Dengar dia bau roti. Ada semayang malam, tahajud, hajat, witir. Kita buat sampai hari ni walaupun tak banyak, tak apa. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, hadis Bukhari. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sedikit. Saya mula dengar ceramah dia 1988. Tuan-tuan bayang 88 campur 12 2000 32 tahun dah. Assalamualaikum. 32 tahun dah. Nah, saya dah beramal dengan apa yang dia ajak. Masya-Allah. Dia dapat ganjaran banyak tak? Bang. Ustaz Ghazali Hasbullah ni dapat ganjaran banyak tak? Dapat. Kerana dia saya kenal Islam. Dulu saya ingat Islam ni soal semayang semata-mata. Saya ingat dia baca Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia hurai, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Di antara dia sebut, kita orang Melayu hanya orang Islam, terima Islam dalam bentuk ibadah saja. Pemerintahan kafir, ekonomi kafir. Dia sebut pendidikan kafir, dia kafir sajalah. Pasal dia orang Selangor. Kan? Kalau orang botak kafir. Dia orang Kedah kafir. Dia punya piak. Dia kata pasal apa? Kita tolak pendidikan Islam. Dia bawa dari Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Itu di antara dalil kewajipan suami bapa bagi pendidikan Islam pada isteri dan keluarga.
Saya boleh tambah lagi, adibu auladakum ala salati qisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Quran. Pendidikan Islam mesti tak dapat tidak bermula dengan 3 subjek ni. Nabi ajak sirah Nabi, sirah keluarga Nabi dan sahabat, dan Quran. 3 benda ni kena ajak kepada anak-anak kita. Ekonomi, dia kata ekonomi barat yang kaya terus kaya. Ekonomi Islam, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, suratul Hasyri ayat 7. Semua ada dalam Quran. Pemerintahan sekular dia kata. Kan? Sedangkan Islam ajak pemerintahan Islam, tanggungjawab pemerintah, alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Al-Hajj ayat 41. Saya balik malam tu duduk menunggak radhi. Loh, aku duduk ingatkan Islam ni sembahyang besar zakat haji. Tu permulaan cahaya petunjuk. Tapi kita nak abang syarat nak faham Islam, Allah nak bagi hidayah, kena buka pintu hati luas-luas. Kena belapang dada, tak boleh sempit dada. Malam tu aku kena remote dia, hangpa kan tahu tahun 1988 tu. Kali pertama duduk kuliah ada, masa makan saya pergi tanya dia, apa hukum kerja bank? Haram! Masuk neraka! 3 malam aku tidur tak boleh naruh. Allah maha kata, tu ni. Tak apa lagi. Hati, saya buka pintu hati luas-luas. Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam. Tu syaratnya. Fahuwa ala nuri min rabbih. Az-Zumar ayat 22. Buka pintu hati luas-luas, walaupun orang hantam kita, insya-Allah Allah bagi hidayah. Takdir Tuhan, saya dipertemukan oleh Allah dengan Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Ngajak ni tak? Ada? Ustaz Zakaria pandai mengajak tu, saya ikut kuliah dia asar, maghrib, isyak. Macam mana kerja boleh balik asar, aku balik awal. Habaq kat depa hampa simpan elok semua ni, tak esok pagi aku mai awal. Kan? Manager tanya, nak pergi mana balik awal sebelum kau 5 kan? Nak pergi mengaji tak? Dia kata mengaji apa lagi? Kami Islam mengaji tak habis, bukan macam apa, bengong. Kan? Tanya ustaz, nak tanya ustaz, kerja bank macam mana? Haram, Syekh, haram. Dia tak jekah lah. Kalau dia jekah pula, pengsan aku. Hari tu dah kena jekah sekali dah, kan? Haram, Syekh. Anta carilah kerja-kerja lain. Kan? Nah, hari ni saya pun jadi pendakwah. Jumpa Ustaz Zakaria. Guru kita, walaupun dia lebih muda pada saya. Kan? Depa semua dapat ganjaran sebab depa yang buka jalan, tunjuk jalan kebenaran kepada saya. Tu dia kata, tuan-tuan, maksud hadis. Kalau tuan-tuan nak ni, saya ulang sekali lagi. Hadis ni maknanya perintah untuk melakukan kebaikan dan membimbing orang kepada kebaikan, kerana orang yang menjadi pembimbing orang lain untuk berbuat kebaikan akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi guru-guru saya termasuk, saya boleh berhenti kerja tuan-tuan kerana ceramah almarhum Ustaz Osman Ibrahim. 3 bulan selepas dengar kuliah maghrib dia, itulah yang saya berhenti kerja tu 24 jam. Jiwa saya tak tenteram lah. Tak tahu kebetulan dia sebut cerita halal haram lah kot, saya teringat lah. Kita duduk dengar lama lah Ustaz Azriyah Rasulullah, Ustaz Zakaria, mai kat dia. Sebab tu saya kenang sungguh jasa Ustaz Osman Ibrahim. 3 bulan selepas dengar kuliah maghrib, saya letak jawatan 24 jam. Hidup sampai hari ni Pak Ji, tak mati-mati. Kan? Sampai kawan tanya, hang buat kerja apa? Aku ni berdakwah. Dia tanya, Pak Ji, boleh hidup ke berdakwah? Saya kata, hang tengok aku lihat, hidup ke mati? Dia kata hidup lagi. Mereka tak yakin. Baik, kita baca Al-Quran. Kalau tadi hadis, mana dari Quran yang memerintahkan kita ni, maknanya kena ajak orang kepada Islam. Banyak ayat-ayat Quran. Di antaranya saya nak mulakan dengan suratul Nahli, surah ke-16 ayat 125. Ni bila punya ni apa nama baru no. Okey tak ada jampi apa-apa, aku 4 bulan sudah ke apa nak tahu. Saya lupa ayat Quran. Hari Jumaat ni saya tak mutbah, tak ada tau. Pasal depa tak abang. Kan?
Jadi saya bagi kat Masjid Batu. Dia telefon saya. Masjid Batu tu kalau boleh tiap-tiap bulan pun nak. Dia kata ustaz jelas. Atau orang lain tu dia kata macam tu lah. Dia kata macam tu lah. Dia pun tak komen lah. Ustaz dia kata jelas. Abang lah buat politik ke, buat kape ke, kapiak ke. Saya tak takut. Tak kena ban pun. Ada ustaz kena ban lah. Kalau Pinang pun tak boleh, Kedah pun tak boleh. Duk cakap merapu. Kita cakap sandaran Quran. Tu, ustaz kita tu hafal Quran tu. Dia duk check ayat-ayat saya baca, dia tak benar. Kata tak silap. Dia duk check. Dia hafal Quran, hafiz. Kan kita nak sombong tuan-tuan. Dakwah ni bagi jelas. Biar ada sandaran. Ni saya nak baca surat An-Nahl, surah ke-16 ayat 125 ustaz. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya baca takat tu pasal apa? Dengar elok nah. Dalam kita berdakwah, Allah ajak kita berdakwah ni ada 3 peringkat. Kau apa yang terpenting Tuan Jizana? Tadi pun saya mula lambat 8 suku pasal saya sakit perut. Kan? Saya nak berhenti lah. Tak apa, Tok Imam. Siapa? Bayaran sama roti kan? Dah lah berapa bulan dah tak ada apa ni. Ada rezeki ada ya. Tuhan tu dia tak biar kita ni mati kelaparan. Walaupun saya tak nafilah, ada juga ustaz-ustaz yang memang susah lah hidup dia. Tapi kita tak tahu, cuba tahu, kita bantulah kan. Baik. Pertama Allah kata, serulah manusia kepada Islam dengan hikmah. Jadi makna berdakwah dengan hikmah ni tuan-tuan, hikmah bukan lemah lembut, tapi hikmah itu tegas dan benar. Itu hikmah. Kita bercakap ada dalil, ada sandaran. Itu hikmah. Kita jodoh ni. Tak nak? Saya nak perbetul baliklah kenyataan sebahagian pendakwah kata mereka hikmah tu lemah lembut. Tak betul. Ni tafsir Arab Saudi. Ayat saya baca tadi muka surat 421. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan antara hak dengan batil. Cuba kita rujuk. Sama dah ayat saya sebut. 421 420 421. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Tegas ni mana? Haram kata haram, zalim kata zalim. Pasal apa ustaz kata haram? Kenapa ustaz kata pemerintah ni zalim? Ni dia dalil dia. Tu hikmah. Lemah lembut nak abad kat tuan-tuan. Toha ayat 44. Yang Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Firaun, cakap lemah lembut. Hikmah bukan makna lemah lembut, tegas. Benar, baik. Kita tengok sini pula. Ayat yang sama ni tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Sebab dia Rumi saya tak ingat muka surat. Saya hafal yang dia Jawi. Kalau Rumi muka surat 668. Jawi saya kena carilah surah yang sama. Dalam ni saya sebut dulu, saya dengar sama. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran, menghapuskan kekeliruan. Tu hikmah. Amai kita cek ni. Kitab pun balik.
Kan? Tu dia. Mari kita tengok siapa yang kena. Apa makna hikmah? Lemah lembut ke? Tadi kita dengar dah, tak ada kaitan dengan lemah lembut. Ni kita dengar ni pula. Hikmah ialah yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Sama ada Rodi? Sama no? Tak sedap tengkak lah. Kita nak cakap ni ada sandaran. Saya boleh sebut dengan muka surat, surah ayat ke berapa. Ni hikmah lemah lembut siapa kata? Saya hikmah dah Rodi. Baru orang faham Islam. Ni duk main cakap benda remeh temeh, Allah tak dapat pahala. Dia ingat Allah tu pak menakan dia. Kan? Sibuk orang buat tahlil tak dapat gitu, buat qul huwallah. Mai cakap saya nak tunjuk dalam Quran. Hampa duk sibuk tengok hadisnya, tak sibuk tengok Quran. Itu yang step yang pertama, fasa ke-9 kita berhenti nah. Boleh nah? Boleh. Macam tak setuju pun. Okeylah pukul 10 tak ada lorak apa. 4 bulan dah tak main. Nah. Bila yang pertama tu tak jadi, tak berjaya, kan? Wal mau'izatil hasanah. Apa dia? Dengan pengajaran yang baik. Apa maksud? Kita tunjuk Mandin amalan Islam kita ni amalan yang menepati Quran as-Sunnah dengan harapan itu cara kita nak tarik orang. Faham tak? Kita amal. Tak kira saya baca Quran. Orang mudah ikut kita. Kita pun tak ikut Quran. Itu nak ajak orang pada Islam, Pak Ji, balik awal kan? Ambil Pak Ji pakai Zoro punya mask ni. Semua jadi Zoro. Yang senok kapiak dengung pun pakai. Tak mau tutup muka, tutup habis, takut mampu. Kan? Islam ajak lama dah, so tutup aurat kan? Reti pula no. Makna wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Kita amal isi kandungan Quran, masyarakat tengok, baru masyarakat mudah nak ikut. Ustaz ni cakap dan dia buat. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah 44. Allah cukup celah hang suruh orang buat baik, hang sendiri tak amal. Faham? Anak hantar ayah ni. Itu tengok kecil, tinggi dah. Tinggi pada pak pula. Kalau yang tu gagal, Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, debate, berdebat, tapi cara baik, jangan emosi. Panggil puak-puak kapiak ni di AP, MCA, MIC ni, puak-puak haram jadah ni, hak duk tahan arak ni sampai pemandu mabuk langgar orang mati banyak. Kita nak tanya, please tell me what's the benefit consuming alcohol? Please tell me, I would like to know. Allah, Ustaz cakap orang putih pula. Kita berdebat dengan dia. Dia faham? Syekh faham tak ni? Puak-puak kapiak ni bukan mau main dengar. Kita nak tanya, bagi tahu apa faedah minum arak. Itu cara kita mengajak manusia pada Islam. 3 fasa. Hikmah, bagi penjelasan, ada sandaran Quran hadis, itu hikmah. Atau yang kedua, akhlak yang baik, kita amal, pengajaran yang baik. Yang ketiga, kita berdebat, tapi cara baik, jangan emosi. Dr. Zakir Naik tu, dia tuduh dia menghina agama lain. Dia bukan hina, dia buat perbandingan agama. Dia tak? Ada dulu guru dia, Syekh Ahmad Didat. Dia tengok satu orang Kristian tu bangun, perempuan tu tak pakai tudung lah, Kristian. Dia tanya Syekh, dia kata, Mr. Ahmad Didat. Bunyi Mak Saleh lah kan?
Dia tanya, kenapa Islam memerintahkan wanita Islam menutup aurat? Cik Ahmad Didat buh paku 30 inci. Tersandak tu. Dia kata, hang balik tengok kitab hang, Gospel Matthew, so chapter so and so, verse so and so. Dalam agama hampa pun so tutup aurat, tapi hampa ni bukan Kristian original. Hampa ni pak turutnya. Tu yang dia pada kata dia duk hina agama orang. Faham tak? Sengap tu perempuan tu. Ajaran hampa pun ada. Kalau hampa betul ikut Islam, hampa kena ikut original Nabi Isa. Bukan ikut kitab yang ada. Yang ni semua telah diubah suai oleh padri hampa. Tu yang dia kata dia duk hina agama lain. Rugi saya tak ada guru dia tu. Pak saya boleh orang putih. Kalau tak syok ke bedal lah pun boleh. Aku nak bedal pokok kapiak berdengung kan. Cuma nak kena belajar juga kaedah kan. Kita tak boleh baca Quran hadis kat depa bukan boleh terima. Banyak logika, mantik kan. Itu dia ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yang mana bila kita mengajak manusia kepada Islam, kalau depa ikut, masya-Allah, di antaranya Al-Maidah ayat 2. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hujung wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada yang Allah suruh, ada yang Allah larang. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Tapi ingat, jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ni kita ajak manusia. UMNO dah mau dah. Kita berkawan dengan UMNO, pas kawan dengan UMNO ketika UMNO tak ada kuasa. Daripada min isu Tok Guni Aziz tak bagi kawan dengan UMNO. Itulah lutung tu. Lutung kan julutung? Lutung lah. Kan? Orang boleh dandan ambil hujah tu kan? Ni orang PAS, Tok Guni Aziz tak bagi kawan dengan UMNO. Hang nak ajak kami tentang Islam, hang pun Hindu paria podayin narakacra. Kalau aku taruh tu dalam parlimen, hang nak ajak kami. Kalau Tok Guni Aziz hidup pun kami boleh jawab kat dia. Ni ayat ni letak tahu mana. Pertama, PAS kawan dengan UMNO ketika UMNO tidak lagi berkuasa. Kita ajak UMNO untuk bersatu lama dah. Dia baru berkawan beberapa bulan dengan PAS. UMNO telah meminda sebahagian kecil perlembagaan UMNO dengan meletakkan perjuangan mereka ialah Islam, bangsa nombor 2. Dia pindah. Kan? Tak boleh. UMNO perompak, pelingkup negara. Kan? Ni Umar Al-Khattab apa tak buat? Bila dia masuk Islam, Nabi tak pernah cerita, tak pernah tanya kisah silam dia. Padi, Nabi tak sebut awal hang dulu teruk kan. Ni kita nak abang, nah. Maknanya dalam kitab Riyadhus Salihin bab taubat, hadis panjang riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Belajarlah sama atau duk tunjuk kemas sungguh tak apa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hamba Allah ni dia bunuh 100 orang. Saya nak habaq bagi dalam surah Al-Maidah 32 kalau tak salah saya. Siapa yang bunuh satu nyawa, Ustaz tolong cek tak Ustaz? 32 Al-Maidah. Siapa yang bunuh satu nyawa tanpa sebab, seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Kawan ni bunuh 100, ada tak? Hampa percayalah, aku tak payah check, dia check aku. Nah, Al-Maidah surah 5 ayat 32. Dia bunuh 1 orang, baca hadis tu, dia ahli syurga. Han nak tengok kisah silam orang buat apa? Buat hang tu baik sangat. Kan?
Dan kita nak abang bagi terus terang lah kat semua ni. Kalau ada yang Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional, saya nak abang nak baca Quran. Kalau kita bercakaran, terus bercakaran sesama sendiri, saya minta perlindungan Allah jangan berlaku di Malaysia. Musnah masa depan Islam dan anak cucu kita. Mana dari Quran? Weh, An-Nisa, weh, ayat 9. Ustaz rujuk. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Tu Tuhan sebut. Kalau kita bercakaran, kita akan menjadi satu bangsa yang lemah, tak ada kekuatan. Dari Quran, Surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surah yang sama, Tuhan kata ayat 46, bila kita umat Islam tak patuh pada Allah dan Rasul, tak ikut Quran hadis, bercakaran sesama sendiri, kita akan lemah semangat dan hilang kekuatan. Dalam surah yang sama ayat 73 Ustaz, Al-Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah sebut ketika itu orang Islam dikuasai oleh orang kafir. Awak apa ketegak sangat? Hang tabligh ke, hang arkom ke, hang torikat ke, hang amno ke, hang pas ke, hang pan ke, meh kembali pada Islam. Hampa sanggup ke nak tengok masa depan anak cucu kita yang gelap gelita? Patut dia cakap lah benda-benda ni. Radhiyallahu orang faham. Politik tak boleh cakap dalam masjid. Siapa kata? Nabi sampai-sampai di Madinah, di mana dia buat markah dia? Masjid Quba. Di situ dia mesyuarat. Dia tak? Nak tegakkan negara Islam saja-saja pi. Dia bukan refugee. He was a migrant. Dia ni orang yang berhijrah, bukan pelarian. Berhijrah untuk apa? At-Taubah 40. Untuk tegakkan negara Islam. Itu cerita. Boleh Pak Ji? Pak Ji nak tengok ayat tu lah. Ayat 40 surah ke-9 At-Taubah. Mari saya baca panjang ayat ni. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Betul Pak Ji? Pak Ji anggap tu betul surah ke-9 nama surah At-Taubah ayat 40 tu matlamat hijratul Rasul. Bukan dia lari, bukan dia takut kat Abu Lahab, Abu Jahal. Dah, perintah Tuhan kena pergi hijrah, tegakkan negara Islam. Dia ingat tak ada dalam Quran. Kena rajin baca Quran, tengok tafsir, jangan baca ya. Itu dalil. Yang ketiga dalil mengajak manusia, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran ayat 104. Bila kita mengajak manusia pada Islam, kita tunjuk yang baik, kita sendiri beramal, masya-Allah tuan-tuan. Pendakwah yang terbaik Allah sebut dalam Fussilat surah ke-41, minta maaf. Surah ke-41 ayat 33. Tengok Ustaz, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Inilah pendakwah yang baik. Ada Ustaz? Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada perkataan orang-orang yang mengajak manusia kepada Islam? Ni macam kerja dakwah ni. Kita tak nafi kerja tabligh, kerja bagus, mengajak manusia kepada Islam. Tapi jangan tumpu soal ibadah ya. Tak betul. Islam ni luas. Islam ni serba tok nenek ada.
politik, ekonomi, pendidikan. Mana dari Quran? Surah An-Nahl, surah ke-16 di pertengahan ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Tuhan sebut, dan kami turunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal politik, soal ekonomi, soal pendidikan, soal nikah kahwin, soal solat, semua ada. Ma farratna fil kitab min syai', surah ke-6 Al-An'am ayat 38. Tu dalil yang kedua. Islam ajak semua bidang, bukan solat semata-mata. Tapi kerja mereka kita tak boleh nafi. Kerja baik kerana mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tapi jangan sembah Allah dalam soal ibadah khusus saja. Ibadah umum banyak, kan? Itu kena faham. Jadi ayat tadi Fussilat 33. Dan perkataan siapakah yang lebih baik, yakni pada perkataan orang yang mengajak manusia pada Islam dan dia sendiri beramal. Ini pendakwah yang baik. Dia cakap, dia buat. Kemudian waqala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam, orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Orang macam ni kalau ajak manusia pada Islam mau ikut. Faham? Dia suruh orang mai awal masjid, dia sendiri mai awal. Dia suruh berjemaah, dia berjemaah. Ni ustaz hebat. Cakap kemai. Jangan buang masa, Rodi. Kita kena tepati waktu. Ustaz sampai lambat kuliah. Aku jenis ni punya ustaz tembak naik ke bulan ni. Di Selangor tu nak abang bagi gambar. Sampai orang fed up dengan seorang ustaz. Tiap-tiap bulan lambat. Dia duduk tu hujung dunia, puncak alam. Taulah puncak alam kan? Nak mai ke Pandan Indah jauh. Aku duduk Selangor, aku tahulah 20 tahun. Tiap-tiap bulan duk pergi. Ini 4 bulan dah tak pergi. Segan nak pergi dah kan. Malas kan? Nak buat kot ni. Kalau umpan nak sebulan 2 kali aku boleh bagi. Cemuih lah aku. Dulu 10 hari Selangor, 20 hari Utara. Tiap-tiap bulan roti dia sampai lambat, Tok Imam. Lepas tu bila orang tak tunggu dia marah. Tak mau tunggu. Hang sampai 8.30. Insya' masuk 8.40. Akhir sekali tuan-tuan, dia pun masa tak syok, dia tarik diri. Dia kata dia tak mau mengajak. Sonoknya jemaah tu. Dia pun buat tahlil. Buat kenduri 9 lembu apa sekor. Ustaz ni dia awal manit no, dan makan durian lagi. Ni duk suruh orang mai awal. Kita pun tak disiplin. Saya tak boleh terima. Walaupun hang ustaz selebriti ke, aku peduli apa kat hang. Cakap tak serpa bikin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Surah ke-61 ayat 2 dan 3. Allah celah. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ajak manusia pada Islam. Kita politik Islam. Pendidikan. Saya ada semua dalam Quran. Saya nak tegakkan sini untuk mengakhiri. Siapa-siapa yang tak mau terlibat dengan politik Islam, dia kata politik suku, agama suku, Rodi, ini ajaran Kristian yang terkandung dalam kitab Injil Matius chapter 22 ayat 16 hingga 22. Tu dia aku abang hamba tu. Gospel Matius chapter 22 verse 16 to 22. Siapa-siapa yang kata politik suku, agama suku, dia tak senang, dia sudah menganuti fahaman Kristian. Rosak ada akidah. Tadi saya baca surah An-Nahl 89, pergi tengok tafsir Dr. Hamka, dia kata soal politik pun Islam ajak. Ciri-ciri negara Islam, ciri-ciri pemimpin yang beramal dengan ajaran Islam, semua ada dalam Quran. Ciri-ciri pemerintahan Islam ada dalam Quran. Boleh tuan-tuan? Boleh, cukup. Tak lagi kena denda pula 1,000 yen. Habaq tadi ustaz sakit perut 8 suku ustaz baru main buat kuliah kan? Bolehlah insya-Allah boleh. Malam ni ada produk-produk tuan-tuan pilih tengok, nak cerita pun segan tak ada mood kan. Tengok ada 2 produk baru, sabun basuh baju, takak peluh kena minyak. Saya dah pakai lama dah, baru sedap, bagus sungguh.
Kalau baju putih, jubah putih, kena arang ke apa, orang pendam, sari sentuh, esok tak kedua tonyoh, tak ada. Ni, mah ni. Saya buat produk ni abang tu terang, saya jual bukan saya miskin. Kerana saya tolong orang susah. Tuan-tuan jangan duk kata apa menjaga dalam masjid lah, saya aku tabur ikut. Kan? Hampa tak kenal aku tahfiz pun ada, tolong orang susah. Kan? Tiap bulan kena bayar sewa rumah 300 tu yang jual produk tu. Kotlah mai kuliah sekali bagi 2,000, aku tak jual dah. Malam ni bagi kepada dia dah. Ada 3,000. 3,000 tak payah jual balik terus kan. Tembang ustaz ni semua hangpa kutuk. Aku hayun sungguh. Mai cakap aku tahu nak ajak. Insya-Allah. Tabung kita dah, tabung. Lama hampa tak derma ni. Hampa pun tabung hampa tak masuk apa. Satu tempat tu saya tak mau sebut tuan-tuan. Kita kempen Ramadan kan. Siapa nak derma kat saya, orang pakat bagi. Rupanya dia ambil kat dia, mangkuk ayun tu. Masjid tu ambil kata. Dia kata ustaz minta maaf kami pun tak masuk banyak bulan. Tak apa ambil lah. Kongsi rezeki nah. InsyaAllah kita bertemu lagi. Jadi khutbah tak ada nak. Bulan depan kita bagi minggu kedua. Boleh? Boleh tak? Baik. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah ramai